Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita pada malam ini insya-Allah ayat yang ke-151 muka surat 23 juzuk yang pertama, ayat 151 surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jumpa ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kalau kita masih ingat ayat yang sebelum ni, iaitu ayat yang ke-150, Allah menukilkan tentang penurunan syariat, iaitu penukaran Kaabah daripada apa tu, Baitullah, Baitul Maqdis kepada Baitullah. Lupalah hujan. Kepada Baitullah, maka itu merupakan nikmat iaitu doa masyarakat Arab jahiliah dan juga doa Nabi sendiri seronoknya kalau bertukarnya Kaabah daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah, maka Allah bagi nikmat tersebut, nikmat yang amat indah, sepatutnya dinikmati oleh semua orang Islam. Maka atas dasar nikmat tersebut, maka orang Islam boleh mengikuti amalan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak sepatutnya merasa terhina, mereka tidak sepatutnya merasa berat untuk mengerjakan atau melakukan arahan tersebut. Maka ibrah untuk kitanya sama juga dengan syariat-syariat yang lain atas perintah Allah. Sebagaimana yang kita amalan-amalan sunnah ini, maka bila kita belajar dan kita beramal dengannya, kita tak sepatutnya terkesan dengan pandangan masyarakat yang tidak menyetujui ataupun tidak sehala dengan amalan-amalan sunnah yang dibuat oleh Nabi. Maka sepatutnya Allah tegur golongan-golongan yang
beramal dengan amalan sunnah atau beramal dengan syariat Allah, jangan terkesan dengan mereka, iaitu pengakhir dulu. Fala takhshawhum, jangan kamu terkesan dengan mereka, dengan pandangan-pandangan orang, jangan terkesan. Kerana untuk pergi syurga, untuk pergi neraka, bukannya kata-kata mereka, bukannya pandangan-pandangan mereka, tetapi daripada Allah sendiri. Jadi bila kita ikut ajaran Allah, ikut suruhan Allah, ikut amalan Nabi, maka jangan risau dengan pandangan-pandangan orang lain. Wakhsyawni, takutlah dengan aku saja, Allah kata. Pasal aku yang boleh membagi syurga atau boleh humban kamu ke dalam neraka. Kerana itu takut dengan aku, ikut ajaran-ajaran aku saja. Maka ibrah sini jangan terkesan dengan masyarakat. Jangan terkesan dengan kata-kata orang. Memang kata-kata manusia ini tak boleh elak. Baik macam mana kita pun tak boleh elak. Kalau kita masih dengar, baca kitab-kitab, baca kitab-kitab tentang kisah bagaimana masyarakat, kisah Luqman Hakim dengan anak dia, walaupun kisah ini tak sahih, tidak ada dalam Al-Quran, cuma dalam kitab saja bagaimana Luqman nak mengajar anaknya tentang masyarakat, tapi ini dalam kitab saja, tidak ada yang orang yang boleh bagi sahih dengan dia, cuma untuk pengajaran. Maka suatu hari Luqman ajar anak dia berjalan ke pasar, berjalan dengan seekor keldai kurus, kecil keldai tu. Maka ketika itu bapa dia naik atas keldai, Luqman berjalan, anak dia berjalan bawah, tarik keldai. Masyarakat tegur, teruknya bapa tu, dia kata, anak biarkan berjalan, dia seorang naik atas kuda, atas keldai. Maka wahai anak, tengoklah pandangan masyarakat semacam itu, kita tukar balik. Maka kamu naik pula anak, aku erik keldai. Jalan lagi, tegur lagi orang, teruknya anak tu, bapak biarkan berjalan, dah tua biarkan berjalan, dia seronok-seronok atas belakang keldai. Stop lagi, wahai anak, itulah masyarakat. Sekarang ni kita cuba pula, kita naik dua-dua. Maka naik dua-dua keldai tersebut. Naik dua-dua tadi, berjalan lagi, tegur lagi. Zalim betul orang tu, dah keldai kurus, dua-dua dia naik atas keldai. Wahai anak, itulah masyarakat. Tak akan henti. Macam mana buat pun tak akan stop mengatakan benda-benda yang mereka boleh kata. Tukar pula anak, tukar pula. Lagu mana? Kita biarkan dah berjalan, kita heret berdua. Last kali masyarakat, bodohnya orang tu. Ada pengangkutan, tak guna pengangkutan, dia sanggup berjalan. Itulah cerita dia. Maka ayat ni, fala takhshawhum, jangan terkesan dengan mereka, orang yang kata kamu berbagai-bagai, janji kamu ikut arahan Allah, ikut sunnah Nabi, itulah yang boleh membawa kamu pergi ke syurga Allah, insya-Allah. Yang penting bagi kamu, wakhsyawni, takut dengan aku saja. Kerana wali utimma ni'mati alaikum, nikmat yang aku bagi kepada kamu tak terhingga. Untuk kita, nikmat Al-Quran. Kita belajar Al-Quran dengan Al-Quran. Lepas tu belajar sunnah, amal sunnah. Ini tak terkira sebenarnya. Tapi kenapa kita kesan dengan masyarakat lagi? Ikut, pasal ini sahaja yang boleh menjamin kita pergi ke syurga Allah, insya-Allah. Maka di sini, maka untuk kamu itu wala'allakum tahtadun, dengan jalan itu saja, dengan jalan kamu ikut aku saja, dengan jalan kamu ikut Nabi aku saja, itulah jalan aku akan beri petunjuk kepada kamu perkara-perkara ini. Maka itu yang minggu lepas, maknanya nikmat yang tidak terhingga ialah yang setakat ini, yang dalam ayat ini ialah Allah tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Ini nikmat untuk orang-orang Islam ketika itu, yang mana Nabi seringkali menadah ke langit, tengok takut-takut malaikat Jibril turun buat turun perkhabaran nak pindahkan kiblat ini. Habis yang minggu lepas lah, imbas kembali masuk ayat yang hari ni yang kita baca sekejap tadi. 151. Kama. Ayat Quran bila ada kama ini seperti. Kama seperti itulah. Seperti mana? Seperti itu. Itu merujuk pada nikmat yang Allah beri. Seperti kama, seperti itulah nikmat yang aku bagi nikmat kepada kamu wahai hamba, dapat bertukar Kaabah tersebut. Untuk ibrah lain, seperti itulah wahai hamba yang aku bagi nikmat kepada kamu, aku bagi sekarang ni nikmat yang baru punya. Arsalna minkum, kami turunkan, kami lantikkan, kami utuskan fikum, untuk kamu,
bagi kamu, kami utuskan bagi kamu wahai orang Arab yang mula-mula menerima Al-Quran ini, menerima agama ini, menerima Nabi ini, apa dia? Fikum, untuk kamu, rasulan, seorang rasul yang maha agung. Kalau kita jumpa tanwin belakang tu agung, kitabun, rasulun, kitab yang maha agung, rasul yang maha agung, rasulun, rasul yang maha agung, minkum, di kalangan kamu. Tadi nikmat tukar Kaabah, sekarang ni Allah bagi lagi nikmat kepada orang Arab, iaitu dilantik rasul yang maha agung, yang Allah pilih sendiri, minkum, di kalangan mereka sendiri. Maknanya dilantik di kawan-kawan kita sendiri, kampung kita sendiri, daerah kita sendiri, seronok. Pasal boleh jadi kawan kita sendiri, sahabat kita sendiri dilantik menjadi rasul. Beruntungnya orang Arab, sahabat-sahabat Nabi sekitar itu. Maka Allah kata, nikmat sebagaimana nikmat yang aku bagi kamu sebelum ini, yang ni tukar kiblat, bagitulah aku bagi nikmat kamu yang agung sekali, yang ni melantik rasul yang agung di kalangan kamu. Apa dia tugas rasul? Tugas rasul, yatlu alaikum ayatina, yatlu, tilawah ayat-ayat kami, yang ni tilawah ayat-ayat Al-Quran. Maka serentak lantik rasul, Allah turunkan Al-Quran, baca kitab Quran tersebut. Tilawah di sini bukan seperti orang tilawah Al-Quran. Tilawah di sini ialah, kalau ikut tafsir Jalalain, tilawah di sinilah tilawah da'watu ilal iman. Baca Quran, faham Quran, ajak orang lain beriman dengan tauhid. Itu tilawah sebenar. Tapi kalau kita baca setiap malam baca Yasin laju, satu orang tekuk, orang mengikut tu, itu bukan tilawah. Tilawah ini kita faham dan baca pada orang, ajak orang beriman dengan ayat-ayat Al-Quran, itu barulah tilawah yang sebenar. Ini tafsir oleh Jalalain, dia kata macam tu. Maknanya baca Quran dengan faham Al-Quran, ajak orang lain beramal, beriman dengan perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran. Ini tugas pertama Nabi. Ini yang pertama, tugas Nabi, baca Quran kepada masyarakat Arab ketika itu, mengenai Quran, ajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah, tidak ada ilah-ilah yang lain selain Allah. Pertama, tugas Nabi yang pertama, baca Quran kepada orang lain, ajak dia beriman dan beramal dengan Al-Quran tersebut. Kalau kita nak kata terus kerja Nabi, ini tugas pertama kita. Baca Quran kepada kawan-kawan kita, ajak dia untuk kepada tauhid dan juga kepada sunnah lah. Kita terangkan ni, Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, wa yuzakkikum. Wa yuzakki, tazkiyah, mensucikan kamu. Dengan baca Quran, faham Quran, ambil perkara-perkara tauhid tadi, maka mensucikan diri kamu, wahai hamba. Apa mensuci kita? Mensuci yang paling besar ialah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain segala amalan-amalan yang bercanggah dengan Al-Quran syariat, maka tinggalkan. Dan kita buat dosa, tinggalkan. Maknanya kita suci daripada akidah yang besar syirik dan juga amal dosa-dosa atas amalan-amalan yang lain. Itu ialah tazkiyah. Tadi tilawah, dia 3 T, tilawah, tazkiyah, mensucikan. Yang ketiga, tugas Rasul yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukum, maknanya mengajar, ta'lim. Cuma dia gunakan apa tu, wa yu'allimu, yatlu, yuzakkikum, yu'allimu ini fi'il mudhari', maknanya dulu, kini, selamanya akan terus beramal dengan perkara ini. Jadi ringkasannya kita pakai tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Maknanya baca Quran dengan faham Al-Quran, menyucikan hasil Quran tersebut, dan ta'lim, mengajar Al-Quran atas hukum, hakam, muamalah, syariah, wal hikmah, dan juga meniru hikmah, ambil sunnah orang yang mengajar Quran tersebut. Ta'lim dan sunnah ini ialah mengambil perkara-perkara hukum, hakam Al-Quran, haram, harus, wajib, semua sekali tersebut, syariat tersebut, dan juga wal hikmah, apa dia cara bagaimana untuk beramal perkara-perkara tersebut. Nabi tunjukkan cara, maka itulah dipanggil sunnah.
Ta'lim dan sunnah serentak. Belajar Al-Quran, amalan-amalan dia, maka Nabi tunjukkan cara amalan dia. Cara amalan itu dipanggil sunnah. Itulah wal hikmah. Maka 3 perkara tugas Nabi: tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Ini yang Allah perintahkan. Kalau kita masih ingat, kenapa di antara hikmah dia Allah utuskan Nabi di kalangan orang Arab buat turun kitab? Kenapa? Pasal ingat dulu, kita belajar dulu 2-3 bulan lepas tentang doa Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Allah Ibrahim mendirikan Kaabah. Ketika baginda bersama-sama dengan anak dia Nabi Ismail berehat mendirikan Kaabah tadi, dia berdoa. Ayat 129. Cuba tengok ayat 100 sebelum tu. Ayat 129. Ilham mengantuk sikit, kita boleh tengok kan? Tengok 129. Bismillah. 129. Doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'as fihim. Utuskan pada mereka, tengok ni. Utuskan pada mereka ketika sedang mendirikan Kaabah. Siapa dia? Utuskan kepada semua orang Arab yang duduk di Mekah. Tak aman lagi ketika ini. Siapa dia? Rasulan, seorang rasul yang agung. Tanwin juga. Seorang rasul yang agung. Minhum, di kalangan mereka juga. Tugas apa tadi? Rasul tadi yang Nabi Ibrahim minta. Yatlu alaihim, akan membaca kata mereka kitab ayatika. Kamu turunkan juga kitab, dan Nabi tadi akan baca ayat-ayat kamu, wahai Allah, kepada mereka. Sama kan? Tadi pun Allah rilis, Allah kabul pun yatlu alaikum juga, sama. Baca dan faham itu merupakan tugas pertama sebagai orang Muslim. Tugas Nabi pertama. Tugas kita pertama kepada kawan-kawan kita pun, ajar Quran, faham Quran, tarik beriman. Itu tugas yang pertama, bukan tugas lain. Yang kedua, apa dia? Wa yu'allimukumul kitab. Tengok berubah ni. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tengok tak? Tadi tazkiyah. Wa yuzakkihim, wa yuzakkikum. Sekarang ni Allah, dia doa lain. Dia doa wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ajar. Tadi baca Al-Quran, faham Al-Quran. Yang kedua, ambil perkara-perkara hukum hakam Al-Quran dan ajar sunnah-sunnah. Ini cara-cara amalan tersebut. Nampak tak? Nabi Ibrahim doa itu, yang kedua. Yang ketiga, wa yuzakkihim, dan tazkiyah kepada mereka, menyucikan mereka. Allah ubah. Allah tak luluskan doa Nabi Allah Ibrahim mengikut susunat, maka wa yuzakkikum, dia ubah duduk yang kedua. Wa yuta'allimul kitab, dia ubah tempat yang ketiga. Maknanya tilawah yang Nabi Ibrahim minta, tilawah, ta'lim, tazkiyah. Allah lulus tilawah, tazkiyah, ta'lim. Berbeza. Kenapa? Nak ceritanya untuk menyuci diri, menyuci daripada kesyirikan amat-amat penting sekali. Apa guna kita belajar sunnah? Apa guna kita betul-betul beramal sebenarnya amalan Nabi? Betul-betul ikut syariat, tapi akidah kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ubah doa Nabi Allah Ibrahim daripada ayutul hikmah kepada tazkiyah, duduk yang kedua. Nampak tak? Itu pentingnya kesyirikan, dosa yang besar sekali dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tukar dah. Maka di sini baru ada tazkiyah kat sini. Ya. Yang kedua penting, menyucikan diri daripada kesyirikan, daripada dosa-dosa yang lain. Lepas tu wa yu'allimukum, dan mengajar kamu juga dengan Al-Quran tadi. Dah ambil tiga perkara tadi. Apa dia? Malam takunu ta'lamu. Dia mengajarkan kamu semua malam, apa yang tidak takunu adalah ta'lamu, kamu mengetahuinya sebelum ini. Quran ini tak ada orang tahu pun. Bila ajar barulah dapat ilmu. Ilmu Al-Quran sebelum diajar kitab kita tak tahu. Pasal dia daripada wahyu, maka ajar dia barulah tahu semua sekali. Mana orang Arab jahiliah, bila diberi 3 tugas Nabi ini tentang Al-Quran, baca Quran, faham Al-Quran, ajak beramal,
menyucikan dosa-dosa mereka dan mengajar sunnah tadi, maka itu merupakan ilmu yang baru, mereka tak tahu pun sebelum ini. Tak tahu pun sebelum ini. Tapi daripada tiga perkara ni, daripada tiga tugas-tugas Nabi ini, tiga tugas Nabi tadi, iaitu tilawah, tazkiyah dan hikmah, maka perkara yang penting sangat objektif di sini ialah bagaimana nak menyucikan diri kita daripada syirik dan dosa-dosa tadi. Kerana inilah objektif sebenarnya, nak pergi menemui Allah dengan bawa pahala dan kosong dosa untuk dapat rahmat Allah, untuk pergi syurga dia dengan cara belajar ayat-ayat Allah, faham ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah, beramal dengan sunnah-sunnah Nabi. Tujuan asalnya ialah nak menyucikan diri daripada kesyirikan, daripada segala dosa-dosa. Maka atas faktor itulah ayat-ayat yang selepas ini Allah akan cerita bab tazkiyah, bab bagaimana nak menyucikan diri untuk kita betul-betul ikut. Takut pasal apa? Pasal diri kita, jiwa kita ni penyakit yang amat-amat kotor sekali. Nak memperbetul dia, Allah ajar kita malam ini. Allah ajar kita bagaimana cara nak menyucikan diri, bagaimana cara nak tazkiyah lah, tazkiyah. Kalau ikut definisi tazkiyah ini, kalau ikut Ibnu Qayyim, dia katakan tazkiyah ialah cara menyucikan diri, cara mengubatan hati dari nafsu dan daripada godaan syaitan. Ini tazkiyah ni. Cara mana nak mengubatkan hati, pasal hati ini punca penyakit. Penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit iri hati, hati semua. Tapi cara mana? Kena guna tazkiyah tadi yang Allah nak ajar malam ini. Ibnu Qayyim kata definisi tazkiyah ialah mengubati hati dari nafsu dan godaan syaitan. Itu perlunya kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu. Kerana segala penyakit hati inilah, penyakit hatilah, penyakit-penyakit lain akan bermulanya daripada kerosakan jiwa. Sebab tu ustaz kita mengajar apa? Ustaz budak besar dah, dia mengajar tazkiyah an-nafs kan? Tazkiyah an-nafs. Ustaz seorang lagi, Amirul pun sama. Dia mengajar bagaimana menggunakan zikir-zikir ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Allah untuk menyucikan hati-hati kita daripada segala dosa-dosa, penyucian hati. Kalau ikut definisi oleh Imam Ghazali, dia kata menjurus kepada ilmu tasawuf. Tapi pasal kita ikut cukup dengan Ibn Qayyim, maka itulah definisi dia. Maka ini bagaimana cara nak menyucikan diri. Ilmu nak menyucikan diri, ilmu nak tazkiyah ataupun tahzib, tahzibun nafs ataupun tahzibul akhlak. Nak menyucikan, pendidikan untuk menyucikan diri, pendidikan untuk menyucikan akhlak kita, barulah hati yang betul. Ni maka ayat sebelum lepas ini cerita ayat tazkiyah. Tengok apa dia ayat dia. Untuk menyucikan hati kita, mengubati hati kita, yang pertama ayat 152 Allah nukilkan, gariskan apa dia? Fazkuruni. Fazkuruni. Apa dia? Fazkuruni. Ingatlah akan aku. Zikirlah kepada aku. Zikir. Maknanya fazkuruni, berzikirlah kepada aku dengan penuh keikhlasan. Yang pertama sekali nak menyucikan diri kita, nak rapatkan kita dengan Allah, nak menjauhi segala penyakit-penyakit hati, tidak ada cara lain. Yang pertama Allah gariskan ialah berzikir dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah ada zikir masnun, zikir-zikir daripada Al-Quran, zikir-zikir yang masa tertentu, tempat tertentu. Contoh zikir muqayyad lepas solat. Ada set zikir-zikir yang Allah telah gariskan zikir tersebut. Zikir pagi, Allah tetapkan zikir-zikir pagi diamalkan oleh Nabi. Zikir petang, apa-apa zikir pun ada semua. Zikir masa tandas ada tetap zikir-zikir yang telah ditetapkan pada itu. Yang kedua, ada zikir-zikir yang tanpa had. Berzikirlah di mana-mana saja pun, tidak ada masa dan tidak ada tempat yang khusus. Maka soreh lagi sahih bergantung pada hadis-hadis yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berzikirlah merupakan perkara-perkara pertama untuk menyucikan diri kita. Fazkuruni, maka wahai hamba-Ku, ingatlah semua kamu kepada aku. Lepas tu azkurkum
baru aku ingatkan kepada kamu. Nak cerita di sini, nak dapat ingatan Allah, nak dapat cinta Allah, tidak ada cara, kita kena ingat dia setiap masa. Walau bagaimanapun ada tafsir-tafsir Al-Quran untuk ingat Allah yang paling berkesan, berzikir dengan dia ialah ketika kita solat. Dalam kita solat, pasal apa? Dalam solat tersebut untuk kita mengingati Allah, dia ada apa dia? Dia ada zikir, apa dia? Zikir qalbi, zikir dalam hati, niat. Dalam hati kita membincang tentang keesaan Allah, membincangkan apa-apa saja yang kita baca ayat-ayat Allah, memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikir qalbi. Yang kedua, dalam solat juga dia ada zikir qauli, lafaz, bil lisan, bercakap. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Doa-doa dalam solat semuanya pakai lisan. Maka lisan sebut, hati pun support sama. Yang ketiga, fi'li, berdiri kita, rukuk kita, sujud kita, qiyam kita, tangan tak kat mana. Nah, antara dua sudut yang tidak sama kali, fi'li, maknanya syahadah, situ semua dipanggil zikir dan zikir fi'li. Maka itu cara berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ketika solat. Dan di luar solat pun kita ada zikir pagi, zikir petang. Dan kena ingat, semua zikir yang benar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada zikir yang tidak mentauhidkan Allah. Subhanallah, maha suci Allah daripada segala ilah-ilah yang lain. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Tidak ada puji-puji bagi lain, hanya puji bagi Allah saja. Itu yang bentuk-bentuk zikir untuk mentauhidkan Allah Subhanahu. Cuba kita tengok zikir pagi petang yang kita amalkan. Semua sekali menjurus pada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada perkara ini maknanya dengan zikir ini Allah kata fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat pada aku ingat pada kamu. Tidak ada benda yang lebih bahagia, tidak ada yang lebih indah daripada Allah ingatkan kepada kita. Saya ingat lagi kuliah Maulana Hadi, dia ada ceritakan satu kitab kisah Maharaja Farsi dengan Mamanda dia lah, dengan dipanggil Iyad, dengan dia punya anak buah dia. Satu hari Raja Farsi ini mengadakan hari kebesaran, mungkin hari keputeraan baginda dah. Maka pun dia nak balas jasa-jasa khodam dia yang bekerja untuk dia ni. Wahai Mamanda beta, hari ni beta berhasrat nak bagi memandang beta, apa nak cakap saja pada beta akan selesaikan. Maka memandang pertama pilih yang tu Sultan bagi, pilih ni Raja Farsi bagi. Last sekali ada seorang yang lain lagi. Last sekali, kamu pula Iyad untuk apa? Ada kepatik kena buat juga tuanku? Mestilah dia kata, pasal kamu pun memandang beta juga. Maka dia pergi depan raja, dia cuik raja tadi. Bagi patik, tuanku yang aku nak. Bagi patik, tuanku saja idaman hati patik. Maknanya hanya itu saja. Maknanya bila tuanku ingatkan patik, seolah-olah segala-galanya patik punya seronoklah. Maka raja pun bagi segala keinginan. Nak kaitkan dengan begitulah Allah tadi. Bila kita ingat dengan dia, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan yang lebih nikmat, yang lebih berbahagia daripada bila Allah mengingati kita. Allah akan bagi rahmat dengan kita, Allah akan ampun dosa kita, Allah akan bagi pahala dengan kita, Allah akan selesaikan segala masalah kita, Allah akan kabulkan semua sekali. Pasal Allah kita dalam ingatan Allah Subhanahu, dan last kemuncak dia, Allah akan bagi syurga dengan kita. Itu hebatnya orang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tazkiyah yang pertama ialah hidup kita mesti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kata jawab, bila kamu ingat aku azkurkum, aku akan mengingati kamu. Dia ada satu hadis, ada hadis dia tak bacalah, tak masa nak cepat dah. Hadis bagaimana Allah kata bila kita sebut nama dia di dalam orang ramai, aku akan sebut nama kamu jauh lebih ramai daripada orang yang kamu sebut tadi. Maknanya Allah amat-amat suka, gembira bila kita menyebut nama Allah dalam zikir-zikir kita. Tetapi sebenarnya zikir ini berat bagi kita. Walaupun senang, tapi berat. Kenapa berat? Pasal zikir ini ada dua kemungkinan. Satu, zikir yang Nabi ajarkan, yang Allah perintahkan. Yang kedua, zikir daripada bisikan syaitan.
Ini masalahnya. Bila zikir yang kita buat tadi, ada zikir-zikir masnun ataupun zikir-zikir muqayyad, zikir-zikir yang Nabi telah bacakan di masa tertentu, tempat tertentu, tapi kita mengamalkan zikir lain ketika itu. Jadi bila kita amalkan zikir lain, kita telah meninggalkan sunnah Nabi tadi. Maka satu sunnah kita dah tinggalkan dengan buat perkara-perkara tadi. Kalau benda tadi pula bukan sahih daripada yang karut marut, maka bid'ah pula dah. Kita mengamalkan zikir-zikir daripada syaitan tadi. Maka berebut di antara zikir yang benar dengan zikir daripada yang diamalkan, yang bisikan oleh syaitan tadi. Ini satu hal yang menyebabkan kita dalam keadaan Allah tak ingat pada kita pasal kita berzikir bukan seperti mana yang Allah ajarkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang pertama, berzikir. Yang kedua, washkuruli. Washkuruli. Bersyukurlah dengan aku. Apa dia bersyukur? Bersyukur ialah kita memberi ketaatan atas orang yang memberi nikmat. Itu bersyukur. Bersyukur ialah kita menaati kepada orang yang memberi kenikmatan kepada kita. Yang ini dalam konteks ini, bila Allah memberi nikmat, kita dituntut untuk bersyukur atas pemberian Allah tadi. Syukur ini sama syukur dari segi sama juga dari segi qalbi, qauli dan fi'li, berbagai-bagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur maknanya bila terima sesuatu hajat, dimakbulkan hajat kita. Yang kedua, bila masalah kita diselesaikan, pasal dalam kehidupan kita seharian, dua kemungkinan je. Yang pertama, kita ada hajat. Nak suka, nak seronok, nak kaya, nak orang suka, nak mewah, nak segala-galanya. Itu dipanggil hajat. Yang kedua, ada dengan masalah yang benda tak nak. Tak nak sakit, tak nak orang tak suka, tak nak segala-galanya. Tak nak, dua tu. Maknanya yang tak nak ni namakan musibah. Yang nak tadi dinamakan nikmat. Maka bila kita diberi nikmat, maka di sini bersyukur. Maka bila kita diperintahkan untuk menyuci diri kita, setiap nikmat yang Allah beri kepada kita, hendaklah kita balas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk qalbi, qauli ataupun fi'li tadi. Berbagai-bagai bentuk kita memberi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kaedah-kaedah kita sendirilah, dengan kaedah kita sendiri. Maka itu bersyukur. Itu maknanya bersyukur. Itu kena ingat satu bahawasanya setiap nikmat yang kita terima atas dunia ini bukannya balasan. Dunia ini setiap nikmat yang kita terima ialah merupakan ujian. Pasal dunia ini ialah darul ibtila. Nak dapat balasan, pergi ke alam sana, baru darul jaza. Maliki yaumiddin. Maliki darul jaza. Maknanya Allah akan membalas pada hari akhirat dengan cara mati saja kita, itulah balasan. Tapi dunia ini, terima nikmat, terima kemewahan, hanya ujian saja. Nak uji sejauh mana kita. Bila Allah makbulkan doa kita untuk hajat, Allah sempurnakan, kita dapat kenikmatan, maka dituntut untuk cuci jiwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima masalah, sabar dengan masalah tersebut. Juga dalam kitab, juga daripada kitab jugalah, bukan daripada Al-Quran. Satu kisah tabi'in rasanya, apa nama, Abdullah Mubarak ini seorang hebat. Dia guru kepada Imam Bukhari. Dia ni tokoh perniagaan. Lepas tu dia berniaga macam biasa. Maka tapi ini pun tak ada tarah juga, cuma untuk untuk sebagai pendorong saja. Pekerja-pekerja bagi tahu dia, bila dirugi sangat, tuan, perniagaan kita bulan ni teruk merosot sangat, hasil jatuh sekian, maka Allah akan pegang dada dia. Tak pegang dada dia. Kenapa tuan pegang dada? Aku nak tengok adakah hati aku tak sabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati aku sabar lagi, tak kisah. Hari lain pula, bulan lain pula, untung tuan, perniagaan kita bulan ni untung sangat. Dia pegang dada balik.
Kenapa Tuhan berkata? Aku tengok adakah hati aku tak bersyukur dengan Allah dan sebab keuntungan tersebut. Setiap masa susah ke, cek dengan Allah. Adakah kita sabar dengan ujian Allah, musibah tadi? Nikmat, hebat. Cek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita bersyukur dengan Allah? Cek. Jauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Ini ketandaan syukur. Cek. Selalu cek bila kita ditimpa musibah, ada kita berputus asa ataupun tak puas hati dengan Allah Subhanahu ataupun tak sabar dengan Allah Subhanahu. Bila konteks ni syukur saja sebab ni. Dah, dalam ayat apa tu? Ayat surah apa? Surah Ibrahim tak? Apa dia bunyi tu? La in syakartum la azidannakum tak? La in syakar. Jika kamu bersyukur aku, la azi, aku akan ganda tambahkan benda tadi. Wala in kafartum inna la syadid azab. Mana aku akan ubah azab la syadid. Apa? Wala in kafartum inna azabi la syadid. Aku akan tambahkan azab aku. Maknanya itulah pentingnya bersyukur. Maknanya yang kedua, untuk menyuci hati yang kita kedua, setiap masa terima rezeki, terima kesihatan, dalam apa sahaja kita kenikmatan, maka kita perlu menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk zikir-zikir qauli ataupun amalan-amalan qalbi, apa sajalah, ataupun fi'li tadi. Dalam 3 perkara tadi kita perlu menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima musibah, terima nikmat, maka itulah yang patut kita buat. Dalam hadis Aisyah, untung orang mukmin tulen ketika diberi nikmat mereka syukur, pahala kebaikan baginya. Sekiranya mereka diberi musibah, mereka sabar, pahala kebaikan baginya. Setiap mukmin tulen sentiasa berada dalam pahala kebajikan setiap saat. Ini mukmin tulen. Cek di kita. Adakah kita mukmin tulen atau mukmin bukan tulen? Kalau tulen, dalam keadaan boleh pahala sepanjang masa, kita pergi menemui Allah dengan bawa pahala untuk pergi menemui Allah. Tidak ada dosa sepatutnya. Dalam hadis Tirmizi pada kisah apa kisah? Saya tengok hadis apa ni, kisah Hasan. Bagaimana kisah satu hari Allah perintahkan suruh cabut nyawa anak kepada hamba dia. Cabut nyawa. Maka bertanyalah Allah kepada malaikat, hai malaikat, kamu ni cakap kasar lah, kamu dah buat kerja aku suruh ke? Buat dah apa dia? Cabut nyawa siapa? Cabut nyawa hamba-Mu. Adakah kamu dah cabut nyawa anak hamba-Ku, jantung hatinya? Maknanya yang betul-betul dia sayang. Ada kamu cabut nyawa dia tak? Aku cabut dah, wahai Allah. Aku cabut dah. Apa dia kata, wahai malaikat? Setelah kamu cabut nyawa jantung hati orang yang paling sayang ini, dia kata apa, wahai Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok dia, itu ucapan dia. Dia tak sedih, tak rasa apa. Bila cabut nyawa kesayangan sekalipun, ucapan dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok orang yang beriman. Maka di situ apa dia Allah kata? Ubnu li, bina untuk hamba-Ku, li abdi baitan fil jannah, satu istana dalam syurga, wa samuhu baital hamdi. Maknanya nama istana sebut istana baital hamdi, istana pujian. Nampak tak? Orang yang bersyukur sangat dengan Allah, buat macam mana pun dia bersabar, dia masih lagi bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa keluh kesah, maka orang ini, maka Allah kata bagi dia buat istana dalam syurga, nama istana kepujian, kerana puji aku manjang kerja dia ini. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan orang yang anugerahkan perangai semacam ini. Apa tu washkuru li kepadaku. Tapi ingat, washkuruli ini, kalau jumpa washkuruli, kena ingat, ada syarat asah dia ni, kena betul-betul ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata, kita sebut Alhamdulillah, nak tunjuk pada orang lain, jangan niat kepada selain Allah. Maknanya, penuh keikhlasan baru dapat apa yang Allah janjikan tadi. Patu washkuruli, wala takfurun. Lawan dia, jangan kamu engkar. Mana lawan syukur, ialah
Lawan kufur, kufur nikmat. Itu nikmat tadi, kufur syukur nikmat, kufur nikmat lawan dia. Wala takfurun. Jangan kamu bila setiap nikmat yang aku bagi, jangan kamu lupa wahai hamba, jangan kamu ingat nikmat tersebut hasil kerja kamu, hasil kepandaian kamu, hasil kabel yang kamu ada, hasil kamu sendiri. Jangan. Ingat, itulah daripada aku. Maka daripada aku, jangan kamu kufur atas nikmat tersebut. Balas jasa tadi dengan bersyukur kepada aku tadi. Ayat 153. Satu ayat boleh sikit Boleh? Kamu ngantuk dah? Pasal dia masih lagi penting ni. Nak jiwa yang bersih. Menghapuskan penyakit jiwa yang... Penyakit jiwa inilah sebenarnya penyakit hati lah yang kita dihumbangkan kerana kejana. Mana-mana penyakit hati ini yang suka dibendung. Cara dia Allah ajar ni kena ingat betul-betul. Cukup sangat ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Baqarah ini yang kedua dipanggil orang beriman, kata ya ayyuhan nas. Ayat yang kedua untuk menyeru orang beriman dalam surah Al-Baqarah, surah 3. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Ista'inu, maknanya mintalah pertolongan dengan bisabri, dengan kesabaran. Dalam kehidupan kita tadi, yang kita kata tadi kan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah bagi nikmat. Yang kedua, Allah bagi musibah tadi. Maka bila kita ditimpa musibah, maka memohon dengan Allah kesabaran tersebut. Dulu anda juga pandangan mengatakan kesabaran kita tak boleh memohon ketika kita tidak ditimpa musibah. Pasal bila kita meminta kesabaran sedang kita tidak ditimpa musibah, dikhawatiri Allah akan uji dengan musibah untuk kita. Walau bagian ada juga pendapat mengatakan hadis ni hadis dhaif. Walau dhaif, kita boleh hanya berpegang dengan dia. Nak memohon maaf, nak memohon kesabaran bila ditimpa kesabaran dalil dia. Wahai mereka yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ista'inu, bila kamu ditimpa musibah, mintalah pertolongan bisabri, untuk menahan kesabaran tersebut. Itu dia. Sabar. Maka kena ingat sabar ini ialah anugerah Allah yang diberikan kepada insan pilihan. Pasal sabar ini tak terkira. Orang yang sabar, pahala dia tak terkira. Kalau kita solat berjemaah, dah jelas 27, 25. Tapi sabar tak terkira. Dah, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dah, orang yang melakukan penuh kesabaran penuh berarti masalah ni, maka pahala baginya tak terkira. Bighairi hisab. Tengok pahala orang sabar. Tapi nak sabar ini bukan mudah. Sabar apa sabar? Sabar menahan sesuatu ketika itu. Menahan sesuatu daripada mencerita kepada orang lain. Menahan sesuatu daripada beletip cerita ke orang. Macam saya bersakit tak? Demam sikit, demam semua. Semua orang saya cerita. Itu tak sabar. Fail. Apa dah? Sabar hanya bagi tahu Allah saja sabar. Sabar-sabar ini bagi tahu Allah saja kesabaran kita tak? Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah kesabaran. Yang popular orang selalu baca kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Bila mana Nabi Yusuf ini berbagai-bagai kerenah yang direka oleh abang-abang Nabi Yusuf, Nabi Yaakob boleh terhidu bau penderitaan tersebut. Penderitaan bagaimana dia kata Nabi Yusuf dia makan serigala, bagaimana Nabi Yusuf cerita-cerita sekian-sekian berbagai-bagai cerita. Last kali Nabi Yaakob kata apa? Dia kata innama ashku basi wa huzni ila Allah. Aku tak akan cerita pada orang penderitaan hati aku, hanya kepada Allah saja aku bari tahu. Nak sampai makam sabar, kita tak boleh cerita ke orang. Kena pendam dalam kita sendiri, kecuali apa-apa yang adab dibagi tahu. Rumah terbakar, telefon lah bomba, itu boleh. Sakit, bagi tahu doktor lah, sakit sikit boleh. Tapi kalau saja-saja sakit gigi ni macam mana, tak ada, maknanya tak sabar. Tak sabar dah. Bagaimana kisah bagaimana seorang perempuan yang menangis ketika anak dia meninggal kan. Nabi pergi tegur dia. Dia kata, kamu
Tak kenal tak kamu, dia tak kenal Nabi. Tak apalah tak kenal tak kamu tak rasa benda tu. Maka orang lain pergi cerita dengan dia, itu Nabi Rasul, kenapa kamu cakap macam tu? Maka dia pergi minta maaf dengan Nabi. Nabi jawab dengan dia, sabar ini hanya 3 hari saja, lepas tu tak dipanggil sabar dah. Sabar ini ketika kemuncak ketika tu je. Lepas tu tak payah kata kita saya sabar, tak ada. Selepas 3 hari tadi, sabar sudah tak ada dah dalam kategori sabar. Nak dapat pahala sabar ketika kemuncak 3 hari tadi lah. Kita sambung untuk supaya suspense sikit, kita sambung kali lain untuk sambung ayat bisobri dengan yang ni Cuma saya nak simpulkan, tazkiyah ini ada 5 perkara. Apa tu? Zikir, bersyukur, sabar, doa dan ta'zim. Ayat 152 hingga 158 tu cerita bab tazkiyah. Bagaimana cara nak menyucikan diri kita? Allah jawab, untuk menyucikan diri kamu wahai hamba, untuk bersihkan akhlak kamu baik, nafsu kamu baik, buat 5 perkara, yakni berzikir, bersyukur, sabar, doa dan juga ta'zim, mengagungkan Allah yang ni, mengagungkan rumah-rumah Allah. Datang surau ni, oh hebatnya surau, tolong sapu bersih, mengagungkan rumah Allah. Apa-apa saja hak Allah Subhanahu wa taala, kita kena mengagungkan. 5 perkara ini insya-Allah kita akan detailkan nanti, baru nampak, supaya kalau hati kita rasa ada dengki, iri hati, nak tunjuk pada orang lain, penyakit hati yang orang lain tak tahu. Hanya kita saja yang tahu hati kita. Tak boleh kita tengok orang senang, tak boleh kita tengok orang ada ilmu, tak boleh kita tengok orang daripada kita ada perasaan dengki hati. Ubat dia kena 5 perkara tadi: zikir, bersyukur, sabar, doa dan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu. Insya-Allah bila amalkan 3 tu betul-betul dengan dihuraikan sebagaimana ayat-ayat Allah, cerita kisah-kisah dia, insya-Allah Allah akan menjauhkan hati kita daripada ada perasaan menyembuhkan penyakit iri hati, penyakit hati kita yang lain. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa dina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. Wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.